Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, dalam ucapan bajet beliau ada kata bahawa dalam menggunakan KPI, kerajaan Malaysia ialah kerajaan yang pertama di dunia menggunakannya. Bukankah ini tidak benar? Dan adalah negara-negara yang lain yang lama sudah menggunakan pendekatan KPI, dan dalam tinjauan yang berhormat yang bertanggungjawab mengenai KPI, beberapa negara yang lain yang sebenarnya sudah menggunakan pendekatan ini. Tuan Yang di-Pertua, mungkin ahli daripada Ipoh Timur kurang faham kepada apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam jawapan beliau. Apa yang dimaksudkan oleh beliau ialah di Malaysia kita melibatkan semua menteri sekaligus, dan ini tidak pernah dilaksanakan di mana-mana negara pun. Di negara Britain misalnya, di bawah Perdana Menteri Tony Blair, beliau menggunakan kaedah KPI ini, tetapi hanya untuk 5 kementerian dan bukan seluruh kerajaan. Okey? Oleh itu, apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini memang betul. Tidak ada di mana-mana kerajaan yang melaksanakan sekaligus dan serentak bagi kesemuanya menteri dan kesemuanya kementerian, dan dari atas akan ke bawah. Oleh itu, ini merupakan satu, boleh dikatakan bahawa usaha gigih atau inisiatif yang luar biasa, yang skalanya begitu besar, yang melibatkan begitu ramai pemimpin dan ramai pegawai yang mengamalkan satu kaedah yang kreatif. Tetapi ini memanglah merupakan satu tokoh tambah kepada apa yang sedia ada, dan untuk menjadikan lebih berkesan dan lebih baik lagi. Kaedah makmal ini menjadikan segala perbincangan dan perancangan itu lebih berfokus, ya, dan ianya melibatkan semua pegawai-pegawai yang berkenaan dari kementerian yang relevan, supaya bersama-sama mengatasi apa juga rintangan yang sedia wujud, yang di mana dahulu memang bukan senang diatasi, tetapi dengan meletakkan mereka ini dalam satu makmal, buat 9 hingga 12 jam sehari dan berturut-turut 6 minggu, maka kita dapati bahawa banyak rintangan yang wujud dahulu dapat diatasi, dan banyak idea-idea yang kreatif dapat diwujudkan. Oleh itu, pihak kami memang merasa amat terdorong oleh kaedah yang baru ini, yang telah mulai berhasil, dan sebahagian daripadanya telah diumumkan dan dilaksanakan. Misalnya dalam usaha untuk memerangi jenayah, maka 50 hotspot telah dikenal pasti seperti yang dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan di mana 3,000 anggota rela telah juga dimobilisasi untuk membantu pihak polis dengan kaedah-kaedah dan pendekatan-pendekatan yang baru. Tuan Yang di-Pertua. Jelasan. Ya, silakan. Kebang Krian. Terima kasih Datuk Yang Tan Sri Yang Pertua, dan terima kasih Yang Pak Menteri. Saya tertarik apabila Yang Berhormat tadi menyentuh tentang kaedah dan juga KPI yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Saya ingin berkongsi dan mendapat penjelasan, adakah KPI ini adalah merupakan satu management tools, ya, satu yang kita boleh ukur, yang prestasi yang boleh kita nilai dengan KPI ini, perkara-perkara yang bersifat tangible dengan izin. Bagaimana pula dengan kaedah atau pengukuran yang bersifat intangible seperti akhlak,
moral dan seumpamanya. Di sini saya melihat mengikut kajian yang telah saya baca, di Amerika Syarikat sendiri dan negara-negara Skandinavia yang mendapat anugerah UNDP setiap tahun, mereka memperkenalkan indeks integrity, mana ada satu lagi kaedah di mana di samping mengukur tentang prestasi, datang bekerja dengan tepat, boleh menyelesaikan kes-kes mengikut bilangan dan seumpamanya, tapi yang bersabit dengan akhlak, moral, ini perlu ada satu kaedah lagi yang diukur dan diperkenalkan dan mendatangkan satu keberhasilan yang memberangsangkan, khususnya di Amerika dan juga di Scandinavian country. Jadi apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Krian memang betul bahawa ada yang tangible, iaitu ada yang lebih senang dan jelas, nyata diukur. Misalnya dalam Kementerian Pertanian, hasil pengeluaran pertanian, penangkapan ikan dan sebagainya dapat diukur. Ini secara fizikal. Untuk Kementerian MITI misalnya, boleh diukur juga berdasarkan kepada FDI, Foreign Direct Investment, yang dapat kita berjaya untuk menarik. Walau bagaimanapun, variable ataupun angka, metrik yang digunakan untuk FDI pun hendaklah diukur secara perbandingan. Dalam keadaan dunia yang gawat, di mana semua pelaburan sudah menurun, maka Malaysia betapa pandai pun tidak dapat dikecualikan. Oleh itu, ukurannya mestilah berdasarkan kepada prestasi dari segi pertumbuhan ataupun sebaliknya berbanding dengan negara-negara lain. Itu yang pertama. Yang tangible pun bukan senang diukur. Yang keduanya, untuk yang kurang tangible, kurang dapat diukur, seperti akhlak, ianya juga dapat dicerminkan dari segi gejala sosial, dari segi kadar jenayah, ya, dan dari segi apa yang berlaku yang nampak kita juga kesan sebagai tingkah laku di kalangan generasi muda. Ini boleh dapat diukur juga. Maka indeks integriti seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi memang merupakan satu jenis KPI juga, di mana misalnya untuk NKRA atau National Key Results Area, ya, yang telah dikenal pasti sebagai salah satu daripada 6 bidang keutamaan yang ditegaskan oleh Perdana Menteri sendiri, maka bidang untuk memerangi rasuah ini merupakan satu bidang yang lebih sukar diukur, tetapi ada juga cara pengukurannya. Misalnya di dalam kalangan masyarakat antarabangsa, kita ada Transparency International yang memberi indeks, mengukur indeks perception, ya, iaitu Corruption Perception Index. Maka itu adalah asasnya, tetapi lebih cenderung kepada aspek yang subjektif dan bukan aspek yang objektif, seperti hasil pengeluaran pertanian dan pelaburan dan sebagainya. Oleh itu, inisiatif untuk melaksanakan transformasi kerajaan berdasarkan sistem KPI ini memang merupakan satu cabaran yang amat besar. Tetapi satu cabaran yang kami dalam Kerajaan Barisan Nasional berani untuk menanggungkannya, kerana kami menganggap bahawa inilah hasrat dan kehendak rakyat, supaya kami diuji secara objektif semungkin, dan dengan adanya sasaran-sasaran yang ditetapkan, maka kita akan
dapat melaksanakan kerja untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dengan secara lebih berkesan lagi. Ada 4 tugas. Silakan.